Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 4 Batuta. Baik, untuk subjek Bahasa Melayu pada hari ini, kita akan mempelajari topik ayat songsang. Baik, mari kita sama-sama tengok apakah yang dimaksudkan dengan ayat songsang. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 124. Okey, baik. Jom kita tengok terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat songsang. Baik. Ayat songsang ialah ayat yang susunannya berlawanan dengan ayat susunan biasa, iaitu predikat mendahului subjek. Baik, sebelum itu, mari kita imbas kembali. Kita pernah belajar membina ayat, iaitu setiap ayat yang kita bina mestilah terdiri daripada subjek dan predikat. Okey, sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan subjek? Baik, subjek ialah objek yang dituju. Biasanya terdiri daripada frasa nama. Contohnya, buku itu, pelajar itu. Dan seperti dalam slide yang Ustazah sediakan ini, subjek Ustazah tujukan kepada perkataan kek itu. Kek itu. Okey, manakala apakah yang dimaksudkan dengan predikat? Predikat ialah bahagian yang menerangkan subjek. Okey. Predikat ialah bahagian yang menerangkan subjek yang kita sebut sebentar tadi. Contoh ayat yang Ustazah beri di sini, kek itu sangat enak. Subjek di sini ialah perkataan kek itu. Manakala predikat iaitu bahagian yang menerangkan subjek, kita letak sangat enak. Kek itu sangat enak. Baik. Kek itu sangat enak, ini ialah ayat susunan biasa yang kita jumpa. Okey, jom. Macam mana pula kita nak tukar kepada ayat songsang? Jadi, kita nak tukar. Bila kita nak tukar kepada ayat songsang, predikat mestilah kita dahulukan. Kita ambil predikat tadi, kita letak di bahagian hadapan sekali. Jadi, dia akan bertukar menjadi sangat enak. Okey, kek itu. Jadi, predikat akan berada di hadapan, subjek akan berada di belakang. Seterusnya, sebelum kita lihat pada contoh-contoh ayat yang lain, suka untuk Ustazah ingatkan, penyonsanan bertujuan memberi penegasan kepada predikat. Kita nak bagi penegasan kepada predikat. Perubahan ayat biasa kepada ayat songsang mestilah berlaku tanpa ada penambahan perkataan, imbuhan dan mana-mana ayat, kerana perubahan di dalam ayat songsang melibatkan perubahan kedudukan sahaja. Maksudnya ialah semasa kamu ingin menukar ayat susunan biasa kepada ayat songsang, kamu tidak boleh menambah mana-mana perkataan ataupun imbuhan. Yang berubah cumalah kedudukan sahaja. Predikat akan berada di hadapan manakala subjek akan berada di belakang. Jika terdapat mana-mana penambahan dalam ayat susunan biasa, maka ianya untuk ditukarkan kepada ayat songsang, maka ianya akan jadi salah. Jadi, poinnya di sini kamu cuma dikendaki tukar kedudukan ayat sahaja untuk menjadikan ia sebagai susunan songsang. Baik, kita tengok contoh-contoh ayat yang Ustazah sediakan di sini. Pertama, susunan ayat biasa, Cikgu Amin berfikiran kreatif. Jadi, kita tukar kepada susunan songsang, predikat akan berada di hadapan iaitu berfikiran kreatif, Cikgu Amin. Kedua, Ramli bekerja setiap hari. Ini ialah susunan
ayat biasa. Jadi bila ditukar susunan ayat songsang, predikat bekerja setiap hari tadi akan bertukar berada di hadapan, manakala subjek iaitu Ramli akan bertukar berada di belakang. Bekerja setiap hari Ramli. Dan seterusnya nombor 3, Zaleha membaca buku. Zaleha ialah subjek, manakala membaca buku ialah predikat. Bila ditukar kepada susunan ayat songsang, membaca buku akan beralih kedudukan berada di hadapan, Zaleha subjek akan berada di belakang. Jadi membaca buku Zaleha. Yang terakhir, rantai emas itu untuk ibu. Jadi bila kita tukar kepada susunan ayat songsang, dia akan menjadi untuk ibu rantai emas itu. Baiklah, sampai di sini sahaja topik kita pada hari ini. Sila jawab latihan di dalam buku teks muka surat 124. Salin kembali ayat susunan biasa kepada ayat songsang, dan juga ayat songsang sila tukar kembali kepada ayat susunan biasa. Sila buat latihan ini di dalam buku tulis tata bahasa. Sekian, terima kasih.